أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita sekali ini, sama-samalah kita syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih berikan kesihatan kepada kita dan senantiasa kehendak baik terhadap kita, menetapkan kita di atas sifat istiqamah. Boleh sama-sama kita mempelajari akan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quranil Karim dan daripada hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Malam ini kita akan sambunglah pengajian kita Manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wah, iaitu cara Nabi Muhammad, perjalanan jalan ni, cara-cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dakwah. Setelah daripada kita mengetahui kata Tuhan menjadikan kita ini supaya kita mengabdikan diri kepada Allah, hal keadaan tunggal, tidak ada menyengutu, di atas ajaran, di atas bantasan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka kita ni tidak boleh nak duduk saja sekadar kita nak buat amal cara kita, itu tak boleh. Kita kena calonkan diri kita sebanyak mungkin. Kata kita adalah seorang Islam yang kena jaganya agama ini dengan menyerukan akan manusia kepada ini agama. Kewajipan tiap-tiap orang ini kena jadi pendakwah belaka. Cuma pendakwah yang berbagai-bagai.
Di sini yang kita nak kemukakan ilmu pengetahuan ini, iaitu kita nak jadi pendakwah di atas apa jalanan, di atas jalanan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali kita kena mengetahui kata sistem hidupan dunia ini dia duduk di dalam cubaan. Jadi Allah Taala royak dalam Quran kata walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat belum dah tu sikit. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiba, kirakah oleh manusia bahawa Tuhan nak lepaskan dia dok cakap dengan lidah dia kata kami ni orang beriman, dok gitu, sedangkan Tuhan tak cuba gapakan dia? Dok. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Orang belum daripada kita ni Allah Taala cuba supaya nak beza yang manakah sebenarnya nak duduk di atas jalan ni yang kena, yang ada dalam garis al-Islam, dan orang yang tak benar di kalangan orang-orang yang sebutnya di lidah dia kata dia adalah orang-orang yang beriman. Cuma di dalam agama kita ni ia ada satu perkara yang kita kena sampaikan kepada manusia di atas jalan ni. Jalan ni satu ya sahaja, yakni nak mengajak kepada benar-benar, pasti kena jalan itu benar dan adanya kebijaksanaan. Ya pasti di sini. Kita nak orang tu makan penawar, nak dia tali tu telai penawar. Walaupun begitu faedah bagi dia, tapi cara yang dia tadi itu nak terima, pasti kena ada cara. Begitulah uslubid dakwah. Cara kita nak berdakwah. Allah Taala kata dalam Quran di sini, dia kata ud'u ila sabili rabbika. Hendaklah kamu mengajakkan. Ud'u, suruh kita mengajak. Mengajak ni kita kena faham awal-awal sekali. Kata kita nak calonkan diri kita sebagai pendakwah, pasti kena ada mula-mula sekali al-ilm, ilmu pengetahuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah semulia-mulia makhluk di atas muka bumi ini. Dan dia adalah bashar, manusia yang menjadi daripada susun ni bentuk ke manusia. Tak jadi daripada lain. Allah Ta'ala jadikan makhluk tiga ni ada khususiat berlainan. Jadikan malaikat minan nur, daripada cahaya. Jadikan manusia daripada turab, tanah. Jadikan akan jin, syaitanir rajim min nar, daripada api. Maka kita sebagai manusia kena faham, kata Nabi kita ni adalah semulia-mulia makhluk. Walaupun dia dijadikan daripada tanah, dia mula-mula Tuhan nak melantikkan dia jadinya Rasul, jadinya Nabi alaihi salatu wassalam. Gapo Tuhan buat dengan dia mula-mula? Apa Tuhan buat dengan dia mula-mula? Yakni Tuhan suruh dia tadi itu mempunyai ilmu pengetahuan dengan perkataan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kena baca. Cara kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan, kena baca, kena mengaji. Sebab itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala raya hadis dalam hadis Sahih Bukhari, innamal ilma bitta'allum. Sesungguhnya ilmu pasti kita kena mengaji. Hatta Nabi, sehingga Nabi pun kena mengaji, belajar juga. Ini nak uji jawapan, kata kalaulah kita nak jadi pendakwah, nak jadi orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita kena ada ilmu pengetahuan.
Nabi kena baca, Nabi kena talaki ilmu pengetahuan. Apatah kita orang biasa, tak mengaji, duk tidur nanti mimpi dan sebagainya. Itu bukan jalan menghasilkan ilmu pengetahuan. Cuba kita tengok tangga hak Nabi kita, jalan lagu mana, kita yakin kata dia ni adalah qudwah. Adalah contoh tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik bagi mereka yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Dan orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala yang banyak, orang umpama inilah akan dapat kejayaan. Nabi kita mengaji, Nabi kita baca, sehingga Nabi kita kata ma'ana biqari, aku tak pandai nak baca ni. Jibril kata iqra, baca. Sampai ke 3 kali. Kali yang keempat, baca turut. Baca turut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca turut. Dengan sebab itu, kita nak jadi pendakwah pasti kena gapo? Kena ada ilmu pengetahuan mula-mula sekali. Sebab itulah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kata dalam sahih dia, kata babul ilm qabla al-qauli wal amal. Ada ilmu dulu, belum daripada kita nak bercakap, belum daripada kita nak beramal. Kalau gitu Allah taala kata ud'u, mengajaklah manusia ila sabili rabbik. Cuba kita tadabbur kepada ayat Tuhan. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan engkau. Kenapa Allah Ta'ala tak kata ila dini rabbika, kepada jalan, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita perhati ayat Tuhan ni, kita boleh mikir banyak perkara. Mikir supaya kita nak akadkan darajat diri kita dan nak akad darajat ummah al-Islamiyah dengan cara seluruhnya. Kalimah ila sabili rabbika ni, jalan Tuhan ni, yakni jalan Tuhan ni ya satunya saja. Allah, di sinilah kalau kita tak tahu jalan mana ni, apa payah. Tuhan kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna hadza, dan ini sirati, jalan ni aku, yakni jalan ni hak Tuhan suruh aku jalan, mustaqiman, betul malak, fattabi'uh, maka suruh turut. Wala tattabi'uh subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan mung turut jalan ni hak banyak tadi itu. Takut kamu itu, hei manusia, jadi pecah-pecah tubik daripada sabili, daripada jalan ni Tuhan. Dalam surah Al-An'am Tuhan sirati, di dalam surah An-Nahl Tuhan katakan ila sabili. Dua ayat ni serupa saja. Jadi kita nak calonkan diri kita jadi pendakwah, kalaulah kita tadi itu taknya ada ilmu pengetahuan, hadis terkadang kita waktu bek di atas mulut lidah kita, hadis pelesu. Kisah yang kita waktu bek nak mengajak orang kepada agama Allah, Israiliyat. Apa makna Israiliyat? Yakni kisah-kisah yang ulama Bani Israel yang dia itu memeluk agama Islam, setelah daripada dia memeluk agama Islam, dia mari duduk atas meja, duduk atas mimbar, kerana mereka ini orang alim, disanyungi oleh para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in pada itu zaman. Kadang dia waktu berilmu dia ada dalam ilmu, dalam agama dia dulu. Maka umpama tu dinamakan Israiliyat. Terkadang kita tak ada buat beza. Supaya orang setengah-setengah kita bunyi daripada bercakap mereka katalah mana? Dia kata ada satu kali Musa alaihissalam, dia wak tak hado, wak tak ambil berat dengan seorang yang asi, fasik, minum arak, tak ada wak amal, mendekati orang perempuan dengan cara haram dan sebagainya, semua maksiat dia itu berlaku. Tiba-tiba Musa tadi itu tak ada ambil cakna dia, tak ada ambil cahaya, tak ada ambil berat dengan dia sehingga dia mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala hari seorang itu mati, dia kata izhab ya Musa
Hei Musa, gilah kepada seorang yang mati tadi itu, innahu abdun salihun, innahu abdun salih. Dia tu adalah hamba yang salih. Allahu Akbar. Adakah ini ni, kisah ini ni sebagai kisah yang sebenar? Allahu Jalla Jalaluhu nak akukah perbuatan orang yang umpama ni? Cik gimari, ini Israiliyat. Ini masalah besar sekali. Sebab kita nak calon jadi pendakwah, kita tak beza. Mana hadis plesu, tak hadis plesu, mana Israiliyat dan sebagainya. Seumpama hari kita duduk ni. Banyak hadis-hadis plesu yang sebar pada masa Rabiul Awal. Apa dia? Yakni masalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata cahaya Nabi Muhammad yang dijadikan oleh Allah Ta'ala awal-awal makhluk. Maka daripada cahaya itulah Allah Ta'ala jadi langit, jadi bumi, jadi bukit, jadi bukau, jadinya manusia, jadinya malaikat. Ya Allah, min aina akhazta hadha? Daripada mana ambilkan ini maklumat ni? Min hadisil mawdu', daripada hadis mawdu'. Hadis yang berbunyi kata, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Itu ittifaq min ulama'il muslimin. Daripada ulama Islam kata hadis itu adalah palsu. Pak kita, sebab itulah ulama dia kata, belum daripada kita nak tepa, pastilah kita cuci dulu benda tu. Dalam Islam kita dua. Ulama'il muslimin hak sakut paut dengan nanti cik akhbar dari khabar hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama nanti waktu baik hukum daripada hukuman hak tubik pada hadis. Jadi kalau kita nak banding acara mudah-mudah, belum daripada kita nak pakai hiasan daripada emas ke perak ke gapo, ya pergi kana dulu emas. Ya mari daripada orang penama apa yang kata orang menyuci, orang bakar emas tu dulu, peracur tu dulu. Tak saya bercampur dengan gapo-gapo, waktu baik 100% kata ini adalah emas. Apabila dicek kata emas sungguh, baru serah kepada orang menepa. Nak gapo apa katalah juga di dalam Islam. Kena sah dulu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru serah kepada tok fiqh ke tok akhlak ke tok tafsir ke gapo, supaya waktu baikkan hukum daripada hadis tersebut. Sebab itu kita nak calonkan diri kita sebagai pendakwah, bermula-mula sekali ilmu pengetahuan. Jangan kita bercakap dengan tidak ada ilmu pengetahuan. Sebab apa? Allahu Jalla Jalaluhu telah firman di dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran. Nak ayat kata, orang cakap di atas agama Allah sedangkan dia tak tahu, dosa dia lebih teruk daripada syirik lagi. Syirik ni tu apa tak? Tak. Allah Ta'ala kata, inna syirka la zulmun azim. Syirik ni zalim besar sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tak apung dosa syirik, dosa lain tak janji nak apung. Wa may yushrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur billahi, barang siapa kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka ini amalan dihampa, akhirat esok ugi. Ini dosa syirik. Tapi nak ayat kata dosa orang kecek di dalam hukum agama Tuhan, dok ayat halal ataupun haram sedangkan dia tak tahu dengan yakin, orang ni dosa besar pada syirik lagi. Begitu lalu. Qala Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat kepada kita. Larang. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mula-mula sekali Tuhan haramkan bagi kita dosa maksiat. Dosa maksiat sama ada zahir depan orang atau belakang orang, ni Tuhan haramkan tangga mula-mula. Kemudian dosa orang zalim. Kemudian dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hausa sekali, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia kecek di atas agama Allah sedangkan dia itu tak mengetahui. Sebab itulah kita nak jadi pendakwah, alhamdulillah. Nak jadi
Orang yang mengajak manusia pada agama Allah, alhamdulillah, akan tetapi kena mula-mula sekali calonkan diri kita biar kita tahu sungguh apakah hukuman Allah Subhanahu wa taala daripada halal ataupun haram. Sebab Tuhan kata dalam ayat lagi, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Jangan kita duk kecek dengan lidah kita hak ni halal hak ni haram sedangkan kita tak mengetahui. Sebab orang tak mengetahui kecek dalam masalah tu salah Allah ataupun dia tu duk di jalan orang yang dusta di atas hukum Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Mereka yang dusta di atas agama Allah, orang ni tak berjaya. Dengan sebab itu, ini adalah perkara yang kita kena isi. Hei pelajar-pelajar agama, hei pelajar-pelajar agama Islam, amat seru ni. Ngaji molek nah. Kita orang tua pun kena sokong mereka itu molek. Kena wis semangat molek pada mereka itu. Sebab mereka inilah hum warasatul anbiya. Mereka inilah orang yang pegang makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gelicir mereka ini, ummah gelicir-gelicir. Kalau silap mereka ini, semua pakai silap belicing. Sebab tu orang nak duduk sining, orang nak duduk tahmil baning, pasti kena tak boleh salah. Tak boleh salah. Kena rayak benda yakin. Memang kata apa tak boleh salah ulama itu Nabi kata idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia silap boleh. Memang silap tadi itu boleh. Berlaku silap boleh. Tetapi perkara yang dia tak boleh nak silap, asas tak boleh silap. Hari ni kita bimbang. Orang suka dah dengar agama hari ni. Banyak orang suka dengar agama. Masya Allah, buka telefon saya nak tengok. Orang ngajar agama, raya-raya gapa kurang mana. Tapi hak bimbang sekali, ajaran yang nak membawakan kepada kita lebih teruk pada tengok raya lagi. Nawi i'tiqad kepada kata awal makhluk ni nuk Nabi. Nawi i'tiqad kata kita ni jadi daripada cahaya Nabi dan sebagainya. Ya Allah. I'tiqad kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekali dengan kita, duduk tempat kita makan roti sekali dengan kita, makan nasi kerabu sekali dengan kita. Nabi Khaidir pun ada dan sebagainya. Ini adalah lebih teruk daripada maksiat. Hadza akhtar, lebih bahaya daripada ajaran maksiat. Subhanallah. Amo duk mengajar masalah sufi itu ada seorang nama Faqihul Muqaddam. Faqihul Muqaddam ni seorang daripada tokoh sufi Yaman, orang Yaman. Dan dia ni dia rayak dalam kitab dia dan anak murid dia pun rayak gitu juga. Gapo dia rayak? Dia kata aku ni jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari 70 kali. Jumpa dengan Tuhan 70 kali. La ilaha illallah. Dulu jumpa dengan Nabi Muhammad saja ni jumpa dengan Allah naik sikit pangkat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamut." Kamu tak akan jumpa ataupun nampak akan Allah Taala sehingga kamu itu mati. Itu hadis sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apabila berlakunya orang panggil kata sahwatul islamiyah, gerakkan agama Islam di di Nusantara kita. Gerakkan gerakkan sahwah ni mana kata kesedaran umat Islam, maka datang gapo? Datang cara-cara mikir, nak terima tafsir gini, nak terimanya hadis gini, nak terima masalah fiqh gini. Jadi orang tu khabar. Nak susuk tak boleh hari ni. Orang pakat tahu kata jalan ni lagu mana, jalan ni lagu mana. Lalu mereka yang nak mengajakkan manusia kepada jalan yang tak kena, lagu mana mereka itu buat? Mari ajaran baru. Ajaran baru ni bahaya tempat kita. Sia kepada umat taning kita, umat Nusantara dengan cara umumnya. Apa dia? Ajaran wahdatil wujud, ajaran ittihadiyah yang mengaku kata ajaran Islam itu ada dua, ada kulit dan ada isi.
Hak ni hak bahaya di atas umat Islam sampai sekarang ni yang masuk mari di Nusantara kita. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, hei umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah hati-hati masalah ni dengan cara molek. Kenapa? Karena masalah ni adalah masalah amanah. Amanah kita di hadapan Allah. Ummah kita ni kalau kita tak pakai jaga, habis. Apa faedah lagi kalau umat Islam tu banyak bilangnya, tapi dia itu duduk bawah daripada jalan ni, hak lain daripada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah? Dengan sebab itu, kalaulah nak sedar, hari ni kita kena sedar. Kalau nak sungguh, hari ni kita sungguh. Hei orang ada ilmu agama, pakak-pakak kita capur tangan. Ta'awanu 'alal bir. Hari ni kita tak ada masa. Memiwela. Masa tak ada. Yang untuk surai semata. Surai kerana apa? Kerana pakak nak bubuk muncun. Orang pakak nak ni orang awam ni. Bukan orang taksir. Awamun nas orang pakak nak. Hal apa? Kerana dia boleh buat kerja banyak kali. Sebab tu jangan calong diri kita ni jadi orang tak reti, tak pandai, tak cidik jangan. Sebab itulah ada dalam majlis ilmi Dumyak Jadidah ni satu keset yang syekh kita Tuan Guru Ismail bin Abdul Rahman kita kecek pada masa 21 tahun lepas, masalah tata belakang orang sufi ni yang nak buat gapo tepat tak kita, ya kecek nyata situ. Ya minta saya daripada umat tani ni jangan bodoh ya kata. Amo tak guna mana lafaz tu, tapi tak apalah lafaz guru kita makna kata ya nak kita beringat. Sebab orang Yahudi ni ya nampak cerak kata hak ni mudah. Orang panggil kata mudah bagi dia. Kita tak boleh sama sekali nak lakah marasum ataupun fitnah ni, malaikat kita kena faham masalah ni dengan cara sungguh. Sebab orang yang ngaji Yamin ni sekarang lah ni di Darul Mustafa tu, di tempat Habib Umar, tempat waktu baik cara mikir pelik-pelik ni lebih daripada 1,000 orang sekarang. Lebih pada 1,000 orang. Bahkan lu hadap di Kelantan tu faham tak? Kita sebut ke dah pakai wasbah supaya sami tu ke? Itu salah satu daripada anak buah mereka. Bahkan lu tubik mari 1,000 orang umpama tu, ummah kita nak jadilah mana? Ini kita kena tahu. Kata kita nak tarbiyah lagu mana? Mesir hari ini mereka boleh menguasai. Azhar hari ini mereka boleh menguasai. Di di Yaman itu memang, di Syria mereka boleh menguasai. Di Urdun ada cara mikir mereka. Di Sudan wallahu bihi alim. Di India dengan Pakistan mereka boleh menguasai hubung dengan tariqah Barilwi. Barilwi ni salah satu daripada kumpulan sufi juga. Sebab itulah hari ni pendakwah kerja kena berat. Dan golek ke pendakwah al-Islamiyah ulama kita Islam sungguh, seumpama Syekh Salman Audah, seumpama pia lagi daripada Syekh Khalid Rashid dan sebagainya, pendakwah hebat-hebat hari ini duduk dalam penjara. Salah kata dan rima mereka kurung duduk dalam penjara. Hak duduk di seluar tadi itu, kalau kita nak kecek kasar sikit, hema tu boleh duduk lalu sedap. Sebab hak singo-singo tadi itu duduk dalam penjara belakang. Sebab itulah kita hari ni belum daripada hujan nak mari, beli payung dulu. Belum daripada musim sejuk nak sampai, beli baju sejuk mula lagi. Buat apa? Karena masalah ni masalah orang panggil kata ghazwatul fikr. Ni amun nak royak hak atas dah ni. Makna kata songkram tikwitiyah. Bukan sekadar yang nak heret itu dak. Kita awam ni pasti kena faham jadi molek. Orang awam hak penting sekali. Sebab mereka nak makan tu orang awam. Kita orang ngaji ni insya-Allah lah, alhamdulillah lah boleh jaga diri. Tapi sekadar jaga diri tak jaga awam, ini tidak ada qimah, tidak adanya apa yang kata, tidak adanya harga sangat. Sebab itu ayat ni Tuhan kata ud'u ila sabili rabbika. Dengan apa? Bil hikmah. Nak dengan bil hikmah. Hikmah ni maknalah mana? Yakni kebijaksanaan. Bagaimana kita nak tarik orang tak fahamnya Islam yang sahih, dia faham Islam hak molek tadi. Sebab tu amma minta sa ya. Orang ahli sunnah wal jamaah hari ni minta sa.
kena beza di antara khilafit tanawwu' dan khilafil at-tadad. Khilaf tanawwu' ni khilaf sama-sama ada dalil, kita tak usah besar sangat masalah. Dan dasar tok guru kita ummatan wahidah, tok guru kita dak bawa ni, dia tak sebesar masalah khilafit tanawwu' sama-sama ada dalil. Tapi hak penting sekali kita kena tahu, hak kita tak boleh terima khilaf tadad. Balah mana khilaf tadad? Yakni khilaf pasal kena kepada usul agama yang kita tak boleh nak terima. Misal, khilaf di antara umat Islam iktikad tan Nabi itu jadi pada tanah dengan orang yang iktikad tan Nabi jadi pada cahaya. Khilaf di antara orang iktikad kata Aisyah tu ibu bagi orang Islam dengan orang kata Aisyah tu orang yang berzina dan khianatnya akan amanah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lagu ni kita tak boleh terima. Lagu ni kita kena diri tempat kita, mereka tempat mereka. Tapi masalah sama-sama orang Islam yang ada sama-sama ada dalil, ni tak sah. Dasar kita kena jalan lagu ni, hari ni kena jalan lagu ni. Barulah kita tadi itu boleh bawa lambang Islam. Cuma kita bawa pegangan aqidatus salaf. Kita pegang akidah dan cara memikir sahwatul islamiyah, kita kena tengok suluh win apa. Di sini pia nak duduk sini. Bak ekonomi pia nak jaga, ambil ahli dia. Bak dakwah pia nak jaga, ada ahli dia. Bak nak mengajar orang pia, kena ada ahli dia. Bak masalah tarbiyah pia. Semua tadi itu fi makanikum ant. Ada tempat dia. Inilah cara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam letakkan para sahabat dia sehingga dunia ini dikuasai oleh al-Islam. Dengan sebab itu bil hikmah ni kena bijak. Hei orang hak bijak-bijak tadi itu, mak pak hak bijak-bijak suluh tengok hati anak cucu kita hak bijak hak mana, ambil mari wakah sore. Kita ada wakah banyak, wakah dengan tanah, wakah kereta, wakah tu, wakah ni, wakah nok sore. Wakah untuk mengaji agama, hak ni aku nak mengaji agama. Nak jadi ulama, nak jadi warasatul anbiya. Wakah. So umpama ibu Anas ni, Anas ibni Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dia ni mewakah pada Nabi, ya tak ambil anak aku numullah lah ya Rasulullah. Sehingga Nabi bela dia tadi itu, siapakah jadi ulama, siapakah jadinya penega yang besar, siapakah ada muka dalam masyarakat, dan dialah royak hadis Nabi, siapakah tersebar kepada ummah al-Islam. Hari ni kita nak tu. Hak bijak-bijak tadi tu, kita ada kecek masa ada ngaji dengan syekh kita, dia kata Allah letih, dia kata hari ni. Buat apa letih syekh? Dia kata hak kita ada tinggal kita ni, hak apa-apanya saja, dia kata. Hak pala-pala satenya seruk gede mah pi. Sungguh. Hak pala sate tu kita wakah sore. Dalam keluarga kita wakah sore. Sore ni ngaji agama, tak usah kau lain. Lepas tu kita nak buat lah mana? Hak nak kita tanya orang hak nak terbiahkan anak cucu kita jadi orang pendakwah, jadi alim ulama. Pendakwah ni kalau dia boleh jadi orang alim serta pendakwah, ni hebat tinggi. Kalau sekadar nakput ni mana kan? Mana boleh kecek tapi bukan alim. Surah-surah kita tak boleh. Hak besar sekali, kita ada depan ni, dia buka boleh tak? Syarah boleh tak? Atau alim. Lepas tu kalau kita usah pas itu, umat Islam kita yakin sama rakyat ni, kalau ada 10 orang, mana 10 turu dalam Nusantara kita ni, ubah dari hak gelap jadi cerah gini. Nak 10 orang hak sungguh. Tengok masa tuan guru kita, masa hutan tebal hari tu ke. Mari syekh kita, mari Dr. Jihad, mari Dr. Halim. 3 orang ni sebab serah buka, siapa kan nampak gapo ratik kata hak mana dia gitu gini. Daripada tanah baru lekat air tak ada harga, hari ni jadi harga. 5 kenapa? Karena mereka itu ada wisaitat. Pas mereka itu kena terbiah dengan cara molek lah mana? Mereka itu jang tahu kesenenge nak nyewak kerja. Ayuh orang pesini. Terkadang ada ilmu, terkadang adanya pengalaman, tapi nak turun buat kerja dalam midang, payah. Sebab itulah kita ada kuduah hari ini. Guru-guru kita ni ada kuduah. Pakai-pakai ya Islam putih, ambil di rambut, ambil di kepala hingga kaki. Pakai putih habis. Tapi boleh bawa cahaya, memandukan akan ini ummah, siapakah kita boleh menyawa hari ini. Hak nak apa situ?
Amo ingat lagi masa duk ngaji di Pramita. Semua Pramita pula disuruh mula-mula sebab ambo ni generasi pertama hak dia sambut raja 10. Kita gi gonyoh tu puak-puak harung kita. Maka hak rung-rung tu tadi itu tubik jadi berenah-berenah dah. Allah yubarika fihim. Orang belum lagi daripada nak sapa kepada jamiah kita ni, syekh kita pagi hari dah ada dah. Dah ada dah ni kuduah. Nawi kita kata ya nak kerja sungguh, ya ditawarkan oleh kerajaan Saudi, ditawarkan oleh kerajaan Malaysia, mari duduk pak kita. Pak kita nak senil lah mana pun boleh. Tapi dia kata dak nak tak setinggal je. Nak apa situ? Awak apa boleh buat lagu tu? Karena kelebihan Mullah Baba Mi Abdul Latif. Mullah Baba Mi kita ni salah satu orang tok guru yang abqari, yang bijak sana, tarbiyahkan orang tu baik jadi orang yang pesing alim ulama, boleh kita gantung kepada dasar dia, membawa kita kepada hadapan. Tak pasal ni kita nak. Hari ni kita tak boleh buat ke benda tu boleh? Kita nak hari ni gapo? Tadi kita nak kecek bak tu suku. Di sinilah al-hikmah bijaksana. Nak orang bijak buat kerja. Lepas tu, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah. Apa makna mau'izah hasanah? Ilmu pengetahuan yang sahih. Kemudian pahaman yang sahih. Dua perkara ni kena campur sekali. Ilmu habtu, faham habtu. Barulah dinamakan mau'izatil hasanah. Kalau nak jaya, kena lagu ni. Lepas tu kita aku tak sapa situ, demo kapuh dengan dia. Tahu ke tak sahabat 124,000 orang, semua bukan duduk depan belakang. Hak kita kena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Hak lain lagi banyak lagi. Tapi mereka itu Tuhan janjilah mana? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua Tuhan janji masuk syurga bilicin. Siapakah nama tak disebut, tak dikenal, tapi dijanji oleh Allah kata semua Tuhan buat syurga habis. Limaza? Kerana ia duduk dengan orang hak nak kerja agama. Hari ni kita nak hati satu tak apa dah. Tak say sama sekali jadi tak satu hati dengan sama-sama orang nak kerja agama. Dengan sebab itu, masalah nak satu hati, nak duduk sekali dengan orang nak kerja agama ni, tak boleh bayar dengan harga dunia. Hingga Allah Subhanahu wa taala kata, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalulah kita belanja semua benda ada atas muka bumi ni, ma allafta baina qulubihim. Allah Taala royak kata, mung tak kuasa ya Rasulullah nak hati itu jadi satu. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang mensatukan hati. Salah satu daripada hati kita nak jadi satu, semaya betul sah molek. Salah satu daripada hati kita nak jadi satu, belakang makmum jangan kita seng. Kita jadi makmum, imam pergi dulu. Sunnah Nabi. Dalam masalah rokok, dalam masalah sujud, kalau kita semaya di belakang, kita boleh tengok. Tahu ke tak sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat ni tak akan turun. Malaikat Nabi tu sujud rapat dah kepada bumi. Baru buat dia turun. Ni buat kita tak ada tu iman tu, kita gagah dah. Hati kita nak satulah man. Hadhihi hiyas salah. Ini adalah semaya punca mula-mula. Awwalu ma yuhasabu ala abdihi yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula sekali kita tadi itu nak kena soal depan Tuhan hari kiamat esok as-salah. Hak ni pun kita tak betul dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita? Amo nasihat pada diri amo mula-mula sekali, lepas tu kita pakai tupai. Supaya kata kita ni boleh masuk syurga sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni masa kita tak ada. Wala ramimi. Amo ni dok tak kereta, dok mana mikir nak buatlah mana nak hurai wipah kepada umat manusia. Syekh kita tak ada masa je dah ya tak ada kereta, ya tulis sebab tu kereta nak bawa pada jangan seduk. Semua tadi itu kalau kita tengok pendakwah, kita kena doa with dia. Kita kena kasih sayang pada buat dia. Karena dia nak heretkan kita ni, kita tak sebelah. Kita tak sebelah orang pendakwah sebagai warasatul anbiya, kata tak sebelahkan dia. Kalaulah dia tak ada, hari itulah kita boleh tahu. Sebab itu kita kena ada sifat kesedaran.
Tahu ke tak Abu Bakar radhiyallahu an belanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gapo? Belah dengan nyaung. Sehingga ia ketik di ibu di kaki dia, ia tak gerak Nabi. Nabi duk tidur atas paha dia, Nabi ia tak gerak. Ni kita kena tahu kata. Pendakwah hari ni terutama manhaj ahli sunnah wal jamaah qalilun, sikit. Kalau negeri Arab pun tak banyak. Negeri Thailand, negeri Malaysia pun tak banyak. Kalau kita nak ukur dengan pendakwah yang lain yang tak duduk di atas bantasan ahli sunnah wal jamaah, banyak hal lain. Dengan sebab itu kita janganlah mencuaikan masa ni hak Tuhan kita belum daripada habis masa. Sesar kamadian tidak berguna. Ini tetap kalamul muhkam. Sebab itulah wal mau'izatil hasanah. Nak ada mau'izah hasanah. Patut Tuhan suruh gapo lagi kita? Mula-mula bil hikmah. Kamadin mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh kita ada perbantahan dengan cara yang lebih baik. Hari ni kita nak buat senyap tak boleh. Nak buat juruh tak boleh. Juruh dalam arti kata tak semuluk gapo dia tak dia. Lah. Hari ni kita kena menyata, gini hukum agama, gini benda al-haq, gini benda al-batil, gini benda sawab, begini benda khata. Nak tahu kepada ummah. Sebab Allah Subhanahu wa taala suruh, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Hei umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duduk di atas bantasan al-Islam sahih, kita jangan guna lidah kita ni maki orang. Jangan. Kalau jadi pendakwah, jangan jadi gunakan lidah kita maki orang. Nak sebut perkara maki, laknat orang, la haramun alaikum. Tak boleh. Kalau nak bantah dengan alasan, guna akal fikiran, guna kekuatan, dalil daripada Quran, daripada hadis, daripada sejarah, daripada lurah, daripada gapo, betul tak apa. Tapi maki, la. Inilah cara yang dihajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa peperangan Uhud kan? Ni, kalimah wajadilhum billati hiya ahsan ni nampak benar. Nabi tadi itu kesok naik kepada Bukit Uhud pada peperangan Uhud. Sehingga Nabi tadi itu nak marah dan tak setuju hati dengan orang yang turun daripada bukit tadi. Sebab kalau nak kerja agama ni silap dah semua. Kalau silap dengan jalannya Nabi, Tuhan tak win nusrah, pertolongan tak datang. Ini kita kena bimbang juga, kita nak kira masalah agama ni. Kita kena yakin sini. Lalu naik sahabat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Bukit Uhud. Sehingga datang Abu Sufyan, belum daripada dia masuk Islam, dengan Khalid bin Walid di bawah. Dia kata, hari ini boleh tahulah Muhammad, kami ini dapat kemenangan seperti kamu dapat kemenangan pada hari Yaumul Badr, hari peperangan Badar. Hari ini Hubal kami akan tinggi hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk atas Bukit Uhud ni, dia kata, ala tujibu, buat apa mu tak jawab? Lalu Ali akak suara kata, Allahu a'la, Allahu a'la wa ajal. Allah Ta'ala yang maha tinggi, Allah Ta'ala yang maha agung. Yang mati di kalangan kamu lepas dalam siksaan, yang mati di kalangan kami adalah lepas dalam syurga, jannatin na'im. Itu nak ayat kata wajadilhum billati ahsan. Kita kena ada sini. Sebab itulah cara dakwah ni, ya berbagai-bagai. Bukanlah Nabi kita Muhammad tak tahu kata akhlak Abu Bakar ni orang lemah lembut lagu mana. Bukan Nabi tak tahu kata akhlak Umar orang pasal mana, Uthman pasal mana, Ali pasal mana. Tapi semua ini Nabi menetapkan duduk tepat dia. Nabi tak ada tegah apa. Nabi kata Abu Bakar mu dakwah caramu. Sehingga Aisyah ni, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Hadis Sahih Bukhari. Suruh Abu Bakar jadi imam. Apabila aku sakit, Abu Bakar menaik. Aisyah jawab kata, Inna abi rajulun raqiq. Idza qara'a al-Quran balagha al-bukah. Abi ni, ayah ni seorang yang hati lembut. Apabila dia baca Quran, dia tak tahan, teriak tangis. Suruh orang lain lah ya Rasulullah. Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi tu imam. Kali yang kedua. Suruh suruh Abu Bakar sampai ketiga kali Nabi suruh. Lalu Abu Bakar itu naik.
Khija berangkat, dia baca pasal dia menangis pun Nabi tak murih apa. Mari Umar Ibn Khattab, dia pasal lain. Sebab itulah pendakwah kita kena lain. Kena berbagai-bagai. Nak jadi super belaka, itu dia tak sedap. Sebab itulah ulama kita tu dia tak sewi kita baca Quran tu orang. Baca surah kita hak asal. Surah kita lagu mana asal baca tu. Kita sebagaimana surah kita lagu mana kita mengajar, kita baca tepas surah tu. Jangan tiru. Lok lian bab ni tak sih. Surah kita hak mana hak tu. Hak tu cara hak kita syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan sebab itu, hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Ini kita dah dengar semua. Sampailah daripada aku, kena daripada dia dulu. Anni, kena ambil dulu. Ilmu tu ambil mana? Hari ni amo bimbel serabut tengok dalam Facebook, dalam gapo-gapo rasa serabut hati. Allah hadis maudhu' ni keluan. Pakalulah hadis maudhu' kita tak pakai engkar akan mari zilzal. Apa makna zilzal? Gonnya bumi. Kepada tempat-tempat yang hak ni lebih teruk pada benda mungkar dan fahsyak lagi. Akbarul kabair al-kadhib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besar dosa, yakni kita dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah marinya ajaran aliran daripada fikiran al-Habib apa nama ni? Allahu akbar. Benda tadi itu jadi masuk di dalam syababil ummah, di atas pahami ummah tadi itu, benda-benda yang tak sabit tu banyak. Dongai itu banyak. Manakah kekuatan kalaulah kita itu mengisikan, menghiaskan diri kita dengan perkara yang tak sabit daripada baginda Nabi, yang nak lakulah mana? Roh kita nak gerak lagu mana? Rain kita nak ambil di mana? Kalaulah benda tu tak sungguh. Sebab tu Nabi kata, "Ballighu anni", ambil pada aku. Kalau kita mengaji lurah anli ma'khuz tu orang pakat tahu belaka, suruh ambil daripada Nabi dulu. Walau ayah, sekalipun satu ayat. Sekali pun satu ayat ni mana lagu mana? Hadis soal lagi mari tafsir kita dengar saat ni lah. Innamal ilma bitta'allum. Mengaji dulu, kamar dia safah. Kita nak boleh duduk atas meja ni, di sini ni. Semua hadirin hadirat yang dihormati boleh duduk depan ni. Sekurang-kurang nak pakai masa 20 tahun. Sekurang-kurang. Bukan 10 tahun. GCP. Nak witubik seorang pendakwah yang boleh syarahnya kitab ulama kita daripada hadis, daripada Quran dan sebagainya, cewek lagi sipi. Kalau kita nak tetap benda ni, kita kena pakai usaha. Utama sekali kesedaran. Kesedaran kita itu kena ada. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kana, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Kenapa Tuhan royak pada Nabi? Mula-mula hadis ballighu anni walau ayah. Lepas tu balik belakang hadis tu la, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan." Nak royak kata nak jadi pendakwah belaka dua-dua ni. Yang pertama, pendakwah yang wari benda asli daripada Nabi kepada umat manusia. Yang kedua, wari benda plesu daripada Nabi nisbah kepada umat manusia. Ya ada dua kumpulan ni. Maka zahirnya dua kumpulan ni bila? Masa kita. Sebab apa? Nabi kata, "Sayati alaikum sanawatun khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa man ruwaybidah ya Rasulullah? Ar-ruwaybidah rajulun tafih yatakallamu fi umuril 'ammah. Tu hadis sahih kan? Kita ni masa kita duduk ni Nabi kata selagi akan dapat satu masa sanawatil khadda'at. Gapo sanawatil khadda'at ya Rasulullah? Masa yang orang dusta kecek kita rasa nak benar. Orang benar kecek kita rasa tak percaya. Ni masa kita. Bukan nak tuduh kat mana-mana dah kita tengok. Apabila orang waktu bik hadis sahih tak usah clear nah. Tapi hadis pelesu, orang berasa kata jelira, berasa sedap dan sebagainya. Masa kita. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah.
Gapo ruwaibitah? Seorang yang tak reti gapo kecek urusan agama. Orang tak ada kelulusan gapo, ulama tak ada aku wala pasare, boleh kecek bab agama. Mek mana? Putar balik. Dengar 20 minit, 30 minit, mana Quran? Mana hadis Nabi? Mana pahami sahabat? Mana pahami tabi'in? Mana ulama mu'tabar? La syai' tak ada apa sekarang. Sekarang, gapo hendak putar balik? Sebab itulah Nabi kata dalam hadis sahih, innal bayana la sihr. Benar orang boleh bayan, boleh kecek, boleh hurai, sihir. Kita merasa nak percaya. Payah makan, tak dengar akal fikir. Tahu apa? Kerana cakap apa tadi itu Nabi kata sihir. Nak keluar tu pada sihir, pasti kena ada bil bayyinati waz zubur. Ada keterangan daripada Allah, daripada Rasul, daripada ulama ilmu mu'tabar. Barulah kita berasa tenang. Sebab itulah ulama al-Islamiyah, ulama sahwah kita ni, dia tak kira kita, malaikat yang waris hadis kita. Dia tak waris hadis, malaikat yang waris rakam kita. Dia tak waris rakam, malaikat yang waris hukum kita. Royak tafsir gapo, muka banyak mana, pia kata, ya ikat. Tafsir ni pahal gini Abu Bakar kata. Tafsir ni pahal gini Abdullah bin Abbas kata. Tafsir gini pahal lagu ni Abdullah bin Mas'ud kata. Mana dalam Nusantara kita tafsir umpama tu? Kita kira. Pak kita sanyong dak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan sebagainya, Abdullah Ibnu Umar dan sebagainya. Semua kita pakai sanyong belaka. Bila kita nak sanyong mereka, apabila kita mengajar, atau apabila kita mengaji, ataupun bila kita jadi pendakwah, kita berikan itu kepada ummah dan kepada diri kita. Itu mana kata tersanjung. Ni kita sanjung duk sekadar dalam cinta nakan. Duk di dalam akal fikir. Apabila baca, tak jumpa dengan Abu Bakar. Tafsir Quran tak jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Tak jumpa dengan Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Bila kita nak amal, nak ambil, nak sanjung mereka itu, masa kita hidup dunia. Kita berasa kata nak dengar sanjung Imam Bukhari. Apabila sebut Bukhari, kita pakai akal belaka. Tapi hadis hak kita waktu baik dari mulut kita. Nak sapa pada ummah, tak ada riwayat rawahul Bukhari. Tak ada riwayat Muslim dan sebagainya. Ini adalah kita sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat kita tadi itu rasa sesal diri kita dan sebagainya. Ini tepat-tepat yang kita kena ada ustaz. Kalau gitu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih tadi, Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah dan Imam Syafi'i, pak orang kita bagi ulama. Ya, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Tirmizi, Ibn Majah, pak orang. Ya ambil hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat besar mati tahun 32. Qala, ia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ani majlis ahli sunnah gimana pun tak apa. Nak gimana pun tak apa. Di Arab ke, di Pakistan, India ke, di orang negeri barat ke, di Nusantara mana, gi ya supalah ni. Ya tak lain. Dia kata kan, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, naddarallahu imra'an. Allah Ta'ala mencahayakan muka-muka seorang. Allahu Akbar. Barang siapa nak cahaya muka di atas dunia, hendaklah dia masuk diri dia di dalam hadis ni. Wa'lah mana? Sami'a minna hadisan. Dia dengar satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu halaqah Quran ada. Halaqah hadis pula kita nak buat. Ataupun ambil hadis tu selalu mari tafsir Quran, kita buat halaqah Quran, hak tu lama satu sekali. Kita orang nak turut ramai, sama saya pergi jumpa dengan ulama-ulama Nusantara tempat kita ni, dia kata orang awam ramai nak turut, tapi orang kita nak beranak wideh tadi itu, beranak si mana kata nak pelit wideh sebagai ulama nak bawa semua ummah tadi itu tak ada dekat kita, dia kata. Orang nak turut ramai, tapi orang nak berani akaknya dera sungguh. Oh, tak ada, dia kata. Tak ada. Supaya orang jual aku dah. Orang ramai nak beli kan? Tak ada lek kita nak buat pula habis terkadang dan sebagainya. Sami'a minna hadisan, dia dengar akan satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
telinga kita ni dengar Quran dengan hadis. Telinga kita. Sebab tu nak pergi kana-kana, nak ngaji dengan siapa? Falyatafaddal. Pergi ngaji tak apa. Tapi syarat, dengar Quran dengan hadis. Sudah. Sebab tok guru kita mustahil pada adab, pada akal, pada syarat. Tak ada kitab tafsir. Tak boleh hadis. Tok guru kita tak boleh jadi. Tak ada kitab Sahih Bukhari ke Muslim ke Abu Daud ke Tirmizi ke Nasa'i ke Ibnu Majah. Tak boleh hadis. Pen faham dah. Sekurang-kurangnya Riyadhus Salihin. Ni kita Arba'in Imam Nawawi pun kita tak pernah dengar, kita orang awam. Nak jawablah mana daripada Nabi Isa. Nak pergi jumpa dengan Allah, aku umatmu juga ya Rasulullah. Tak ada langsung dengar di telinga hadis Nabi ni. Ya Allah. Sebab tu kita kena cepat sikit. Benar ada ni amu dak oyak banyak kali dah. Majlis hari Sabtu habis hawa dah dak oyak. Benar ada hadis Nabi ada ni kalau kita nak dengar, soyak telinga kita kata. Tak ada kena ambil kali hadis-hadis pelesu mai duk sebar. Mipi-mipi ke mengigam-ngigam tak ada berhajat. Apa? Kerana benda ada tu cukup pi. Apa dia mau tuak hari benda-benda lagu tu? Nak ayat tak ilmu tak ada. Faham rumimi? Mana hak dalam Sahih Bukhari sampai ke 97 kitab. Allahu Akbar. Sampai ke Imam Bukhari kata Al-Jami'us Sahih min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyamih. Tu nama penuh dia. Ada gapo dalam Sahih Bukhari? Bab cara nak semaya ada. Bab nak zakat ada, nak zikir ada, nak baca Quran ada, nak haji ada, nak umrah ada, nak sedekah ada, nak buat makan ada. Semua bab. Nak gapo lagi? Tak ada berhajat pada mimpi dak mengigat tidur ke apa ni. La, tak ada berhajat. Tapi apa dia waktu baik pada ummah? Li'annahum laisa ladaihim ilm. Tak ilmu di sisi mereka. Ini penting kita. Pas kita apabila boleh orang hatta ilmu pun tak ada, kita pun tak ada juga ilmu. Lepas tu suka kata orang ada ilmu, tu duk terima. Kalau kita ada antibody, antivirus dengan cara molek, orang royak tak kena, kita tak terima. Bukan tak terima dengan keras perut tak terima dengan alasan. Kita tak terima sebab ni. Royak kata hadis masalan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri maka kenalah Tuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak bukan hadis. Sebab Imam Nawawi kata ini bukan hadis. Ini perkataan Yahya bin Mu'az As-Sufi, seorang tokoh ulama sufi, bukan hadis Nabi. Imam Nawawi pun kata lagu tu. Bahkan hadis banyak lagi, hal lain-lain lagi kalau kita dengar banyak ulama kena rajin royak sikit dah, rajin royak sikit. Baju kita ni kena basuh sama dah. Kalau duduk dalam ikon gini pun ya kena basuh baju. Ya peluh ya gapo ya kena basuh. Tak usah bosan lah kalau pakai baju ya kena basuh. Ni takut cemar baju. Allah nak jadi pendakwah takut cemar baju. Allah Ta'ala jamin kita. Orang nak buat kerja oleh agama dia. Kata kan? Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya. Yawma yaqumul ashhad. Allah Ta'ala tolong rasul dia. Dan orang beriman haduk sekali jalan rasul. Fi hayatid dunya. Dalam dunia ni lagi. Wa yawma yaqumul ashhad. Hari kiamat nanti 2 kali tadi. Apa kita nak apa? Tuhan kata kepada Nabi kata, "Naddarallahu ra'an sami'a minna hadisan, faballaghahu kama sami'ahu." Maka dia sapakan hadis sebagaimana dia dengar. Hak penting sekali kena dengar dululah, pangkal. Dengar dulu. Sebab tu jangan kita tutup telinga. Telinga kita tak ada senyumak ni. Kita buka, Tuhan buka, kita dengar belakang, kita dengar. Hak jadi menyumaknya perkataan manusia. Jangan dengar. Jangan percaya. Jangan dengar, jangan percaya. Kita sumak diri kita. Ini tak boleh. Haram sah. Dengar tengok. Hari ni Alhamdulillah. Sekat ada telefon ni ke. Allah orang pakat dengar. Masya Allah. Semua Nusantara. Siapa ke Singapura. Siapa ke Brunei. Siapa ke di Selangor. Tepat susah sekali nak masuk ajaran sunnah Nabawiyah. Ni pergi redah. Pergi perak. Negeri Sembilan. Payah orang ahli sunnah terjemah nak masuk. Pergi perak. Hari ni Alhamdulillah kemudahan. Apa tu? Kerana dunia ni nak habis dah umur. Telefon ni sebagai tandaan kata kiamat tadi itu tak lama. Apa? Kerana iqamatul hujjah di atas semua manusia. Supaya manusia tak boleh nak jawab dah dapat Tuhan kata aku tak tahu, tak boleh. Bab medah lagu tu. Sebab itulah kita sebagai umat Islam gini cara.
farubba muballighin ahfazu min sami'in. Terkadang orang hak kita sampaikan hadis kepada dia lebih faham, lebih reti daripada orang dengar mula-mula tu lagi. Lah mana? Kita terkadang kita ada ilmu kita usah saya nak bagi kat orang. Menyakit orang ngaji ada pasal tu ni. Nak royak kau orang usah saya lah. Tak tahu gak sebab dia hati manusia ni tak boleh nak buat. Supaya awak makan atau awak makan kat saya atau seri makan tu. Tahu kaya tak apa. Tapi nak pergi makan kau orang tak sih. Sampai setengah-setengah boh dia, boh liling di dalam gula atau seri makan banyak. Hak tu duk jadi tu. Allahumma la hawla wa la quwata illa billah. Ini masalah besar. Terkadang kita ada ilmu pengetahuan. Saya lah nak pergi kau orang. Lah. Ilmu tadi apabila kita sapa, Tuhan kau tambah. Wa yazidukum min fadlihi. Allah Ta'ala tambahkan kelebihan daripada di sisinya. Atau siapa sehat ni? Supaya orang infak jalan ni Tuhan. 10,000 Tuhan balas 10,000. Mana kata balas 10,000? Kita tak ada kelik lagi. Mung tak tahu kata Allah Ta'ala selamat dirimu daripada sakit dan sebagainya dalam tubuh mung tadi itu tu mahal pada duit 10,000 je lagi. Wah geli tai kita tadi itu kalau kita kira Allah minta jawab ni. Ya benar lu ha. Wah pinggir tu. Tai kita tu. Ya halus ya tapi semua anggota dalam tubuh kita tu berhajat padanya. Dia proses masa kita tidur tu lepas pada pukul 1 tu. Siapakah kita boleh bangun subuh tu segar. Menyakit ataupun racun tak masuk di dalam darah kita tu. Hadza fadlullah yu'tihi man yasha'. Kelebihan Tuhan hak besar sekali wik kita. Kita tak apa tu. Luar saya lah nak bagi ilmu saya takut demo terkadang bawa kita gitu takut. Apa tu dah kilik kita tersewa nampak. Lepas tu tak gitu tersewa tengok kita. Hamba tu tengok nak tengok tu. Tu cara kita. Duk di mana tu? Duk di tarbiyah. Ni wei makan kau orang pun sama. Benar hak tak say tak nak basi-basi nak wei kau orang. Leh wala tu haram. Wah kayu tengok hak mana ada lubang ba nak wei kau orang wah dia. Ada tak molek-molek tak wei. Hak ni Tuhan tak wei berkat dalam masa hidup ni. Wei sebab Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sampai maqamil jannah malaikat kita tadi itu wi benda hak molek pada orang. Tok guru wi hak molek sekali pada orang. Cek tengok dulu. Hadis ni duk darajat gapo? Ayat ni faham belah mana? Dia lagu tu. Hadis hak kita wari, hak kita duk dengar so-so saat ni tu amba cek 2 3 4 utai kitab belum nak main ngajar. Tengok hak tu, tengok hak ni, tengok hak tu, tengok hak ni. Ha faham gini. Contoh gini. Bukan duk dia duk tidur-tidur kamar dia main royak. Hai tak leh lah tu. Dia kena siap sedia. Hormon kita tu kena siap sedia. Insya-Allah 5 minit kita sudah kita semaya isya insya-Allah biiznillah. Wa fi riwayatin dan satu riwayat lagi ni hak Tuhan suruh kepada kita melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis orang panggil khutbatul hajjatul wada'. Hak Nabi kita kecek sebagai khutbah akhir sekali. Gapo dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada Hajjatul Wada' tu tahun ke-10 Hijrah, liyuballigha syahidul ghaib fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa aw'alahu min. Suruh kita tu sapa kepada orang yang tak tahu kata ilmu pengetahuan. Terkadang orang yang kita bagi ilmu pengetahuan pada dia, ia lebih faham lagi daripada kita. Kita boleh pahala pula seganda lagi. Dengan sebab ia boleh faham dalam lagi sebab kita bagi ilmu kepada dia. Ning cara orang nego dengan tu. Hey. Yuriduna tijaratan lan tabur. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Orang yang nak nego tak serugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nego dengan Tuhan tak rugi. Ingat. Ini tepat dia. Kemudian satu hadis yang terakhir pada minggu ini insya-Allah taala kita boleh gapo hati kalau kita jadi pendakwah. Setelah pada kita ada ilmu, kita boleh gapo hati. Ni kita agama lah. Kita tak boleh mikir seperti orang liberalia. Main duk apa orang Islam dalam masjid. Boleh gapo lah. Sama tutup kata masjid tasaduk ni. Kalau kita pergi negeri Cina ke negeri mana, fak liberalia.
Tapi kita bukanlah. Dunia makanan kita nasi ke gapo, hak tu makanan kita. Tapi darul qarar, darul al-akhirah, hiasa kita makanan kita al-thawab. Maka sekarang lah ni kita ada buat apa? Ada buat pahala. Bukan ada buat hal lain. Kita mai duduk sini ni bukan harga 10,000. Tak boleh nak bayar dengan duit kita waktu berilmu mari ni. Sebab hak ni nak piping kita pergi pada syurga, tapi kita tak nak kira situ. Sebab kita nampak hak ni. Bukan nampak hak sini. Sini ni sekadar-sekadar kata boleh kita nak cat rabuk gitu ya. Tapi nak kira sungguh, ya bukan harga dia. Tapi kita mari, kita mengajar, kita sebar, ini li ajli wajhillahi azza wajalla. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kata Tuhan beli kita. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Syurga Tuhan minta beli kita. Tahu syurga kita. Allah dalam ni hak kita boleh jumpa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abi Hurairah. Orang nak jadi pendakwah ni gaji ganjaran. Man da'a ila hudan, barang siapa heret tarik manusia, mengajak manusia pada cahaya, kepada pertunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Orang hak gi neraca kebaikan naik atas dia. Kita nak mari ngajak, kita bawa orang mari gatik. Orang mari dengar tu ya duk nyata, halah boleh kita. Halah ya suku. Bah kita kata, oh tak, demo tak boleh nak mari, kita hantar. Ni, hantar video lagi. Ni ada orang ngajar, ambil dengar. Kita mari dengar sini, hak kita hantar tu boleh pahala suku. Dengar tak rugi daripada kita. Masya Allah. Hadza, hak ninglah kita menegur dengan Tuhan. Ya lebih. Tahu ke tak? Lebih Tuhan setara mana Nabi banding kita tengok. Ambil daripada Adam alaihi salam sampai ke akhir orang hak mari datang muka bumi ini. Dan semua daripada semua hak Tuhan merezekikan dia, bukan makhluk nama manusia saja, semua makhluk Tuhan rezeki. Tahu tak Nabi bandinglah mana? Tuhan rezekikan kepada semua makhluk, masuk manusia, jin dan semuanya, seumpama ais titik yang kita celup jarum akak naik sepucung banyak tu. Hak tinggal lagi tu, hak Tuhan tak ada ui lagi kita. Anak ke? Sebab itulah kalau kita nampak sini, oh kita buat kerja sedap. Kita tak ada nak mana kepada apa tawaran nak kita berhenti daripada dakwah kepada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran. Demo nak kereta, berhenti. Demo nak retina, berhenti. Demo nak rumah, berhenti. Demo nak kerja, berhenti. Demo nak pangkat, berhenti. Ambil pergi ya. Sebab demo nak beli kita tak boleh. Kalau kita tak ada tanah lagu ning, tarbiyah tak ada lagu ning, tak nanti 5 karah sebuah, sekarang pergi dah. Sebab itulah tarbiyah itu penting. Tarbiyah tadi itu penting. Bentuk care kita tu adalah sangat-sangat penting. Nak kita tu rasa, nak kita tu jadi mulia, pasti tarbiyah kita kena ada. Kita ada muamalat dengan Tuhan ni, bukan kita ada muamalat dengan orang tu orang ni, bukan muamalat dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Karim. Allah Taala itu mulia. Kalau dia muliakan kita, mulialah kita. Sebab kita pandai muamalat dengan dia. Tapi kalau kita Tuhan, kalaulah kita dihina oleh Tuhan, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa dia Tuhan hina, dia nak muliakan kita. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Qul la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada." Kalau aku tak buat kerja dan midih hak Tuhan wi nikmat pada aku kena seksa, pia pun nak tolong aku tak leh. Itulah kita sebagai umat Islam yang wajib kita taninya di dalam diri kita apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pendakwah, melalui alim ulama kita, adalah kita tanam di dalam diri kita. Mudah-mudahan perkara kita ni, hak kita ngaji malam ni, Tuhan catat di sisi dia dan dapat ganjaran di sisi dia, dan apabila kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diputihkan muka, boleh masuk syurga sekali dengan beliau. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Allahumma ihfazna bil Islami qa'imah واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم ثبتنا على دينك الإسلام حتى نلقاك يا ربنا يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.